Katam. Wow, oh lagu. Cepat, pergi, Pik. Mana jam? Sekejap. Ini salah satunya kalau kata kita masuk. Oi, ya, ini atas. Lebih kurang. Okey, kadang orang kalau dah tengok tu dia nak yang Kau. Yes. Apa? InsyaAllah. Oh, dia masuk lubang. Okey, Assalamualaikum. Saya daripada Ijam Mahawansan 66. Okey, kami dah hyping sini daripada semalam. Maksud ni malam yang kedua. Kami happy. Lepas tu kira semalam agak kumpau lah kan. Bukan agak, memang kumpau. Kumpau. Berdarah-darah. Lepas tu kita tanyalah Squad King Cobra macam mana pengalaman hyping. Okey, malam berdarah-darah daripada hidung, berdarah telinga, semua sekali berdarah jam. Sampai ke biji mata pun berdarah jam. Malam kita dah herping daripada pukul 10.30 sampai pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. So kita tak ada apa-apa. So pada malam ni kita ada perancangan lagi dengan Ijam Mahawangsa 66 dan kita ada daripada Muhammad Arif NK Channel. Okey, bersama-sama dengan dia orang ni dan ada beberapa orang follower kita yang akan ikut kita herping pada malam ni. So, tanpa melengahkan masa. Okey, so jom kita teruskan perjalanan hyping lah kot. Ya. Kita tengok macam mana. InsyaAllah. Malam ni aku membawa semangat kelainan jam. Malam ni minta mesti boleh dapat ni lah barang. Semangat Titi Wansa. Mahawansa. Titi Wansa. Perak. Semangat Okay, Mahawansa. Jom. Let's go. satu nak balik. Itulah. Duduk situ yang. Pok Pi aja jumpa sayang. Binatang ni halu. Mana dia duduk? Aduh. Cakap lah. Pok Pi aja jumpa sayang. Ada jumpa sayang. Sayang malam apa dia? Malam ni mesti tak gumpa punya. Okey geng. So Aizam ada jumpa satu spesies ular. Mana jam? Ni belakang. Tu. Allah lah. Halus ke? No. Dia nak terjun pula dah. Betul jom. Okey jam. Ambil dulu jam. Ambil jam. Tak sempat. Satu. Mana? Dalam air. Dalam Nyelam eh? Nyelam. Dia scuba ni. Tak apa jam. Kita ada seekor lagi eh. Ada depan ada lagi satu. Tak apa. Timbul sini. Oh, dia timbul sini. Oh, timbul dekat sini rupanya. Tu kata, satu yang pergi. Dua kembali. Jadi Jangan tangkap lagi eh. Okey, jom. Okey kan, sebenarnya kita jumpa dua ekor spesies yang sama. Okey, dekat sikit. Okey, so kita tengok ular ni tengah relax di atas pokok. Di atas pokok-pokok kecil berdekatan dengan sumber air. Ini sumber air. Jadi untuk ular ni memang hidup dia semi aquatic. Betul mak eh? Betul. Alright, semi aquatic eh. So jam. Okey jam. okey. Apa nama ular ni jam? Keelback. Triangle keelback. Triangle Keelback. keelback. Okey, nama saintifik dia? Xenocropis triangularis. Oh, bijak jam. Ini yang aku mau. Okey. Oh, padu lah. Tengoklah benda sipu jam. Siapa sipu mu ayam? Amat. Ada kitchen lah. Ariam Kitchener. Okey. Guys, so nama dia Triangle keelback ataupun Xenocropis triangularis. Okey, nama Melayu dia kita panggil ular laras belakang segitiga. Tu jika translate daripada bahasa English kepada bahasa Melayu lah. Nama lain-lain setakat ni tak ada lagi sebab benda ni bukan ular yang jenis common. Okey, jom kita tengok lebih jelas je. And then ada apa-apa Ijaz nak bagi tahu? Pok Pi nak tanya apa pasal ular ni? Jangan cerita je apa yang Ijaz tahu. Saya Saya cerita. tahu faktor makan. Okey. Okey. Kalau kita perasan yang tadi yang terlepas tadi tu, Okey. kepala dia lebih biru tau. Sebab dia tu saiz yang baby. Okey. Macam ni pun masih baby tapi mungkin dia dia makan banyak kan. So dia cepat besar lah. So warna dia dah, kepala pun dah tukar Warna jadi warna hijau hijau. ni, Ini Warna kepala hijau, dah hijau. Lepas tu kalau kita perasan dia punya oren-oren dia pun dah mula hilang. Ya betul. Dah mula hilang apa semua. Lepas tu nanti bila makin besar warna dia ni makin hilang. Dia punya belah-belah dia tu, oren-oren tu akan hilang lagi. Okey jam. Selain benda tu, ular ni dia makan apa jam? Yang dia makan katak, Okey. ikan, Okey. lepas tu cicak. Tapi diet utama dia yang tahu katak lah. Katak lah. Katak. Allah lagi. Jangan lari. Nasib baik dapat diselamatkan. Dan kita tu bila dia terancam dia akan ada satu bau. Satu bau. Bau tu dia keluarkan daripada mana jam? Ni daripada dia berok. Daripada Dia akan ada bau macam satu tanda amaran lah. Okey. Okey, Pik.
Dia untuk killback Okey. senang kita adik-adik ular picong lah. Okey. Ataupun ular macam sekarang kita jumpa ular laras belakang tiga segi ni. Nice. Dia ada satu apa ni? Orang panggil sistem pertahanan macam setengah ular macam apa ni? Koper lah. Yo, rusuk Koper kerbau. dia boleh Okey. lakon mati. Ya. Kalau jenis ni dia macam cicak. Kalau cicak dia nak lari pada pembangsa bila kena gigit atau kena tangkap Okey. dia akan putih ekor tu. Oh, betul. Okay. So itu dalam istilah sains kita panggil autotomy. Ya, ya. So untuk ular pseudo-autotomy. Kenapa ada beza? Pseudo-autotomy. Kenapa ada beza antara dua? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. So untuk cicak kita panggilan dia dah sains lah. Autotomy maknanya dia boleh putus ekor dan ekor tu boleh tumbuh balik. Okey. Tapi untuk ular dia bila dia putus bye-bye lah. Itu Oh, lah. memang- Dia bukan sambung, dia tumbuh balik kan. Tapi tak- kalau untuk ular dia takkan tumbuh. So Oh. dia bila dia putus bye-bye lah. Memang itu first and last. Dia tak mati, dia Tak mati. just putus je. Cacat. So maknanya dia sekali seumur hidup. Dia tak macam cicak. Cicak kalau putus tumbuh. Putus tumbuh. Putus tumbuh. So makna pseudo tu tiruan. Tiruan. Kalau cicak autotomy, untuk ular pseudo autotomy. Pseudo-autotomy. Macam ni lah. Pseudo kalotes, pseudo apa lagi? Pseudo Apa dia elok? ular tu apa? Mana? Ular. Pseudo rapdion. So pseudo tu maknanya dia tiruan. Tiruan. Ular kapak olok-olok. Okey, udah kapok lolo. So apa-apa yang ada Mock depannya viper. pseudo, Mock viper. maknanya dia tiruan. Dia bukan Okey. benda betul lah. Okey, So okey. itulah memang menarik lah untuk spesies ular killback ni. Okey. Okey guys, so untuk spesies ular ni kategori dia tidak berbisa dan juga tidak berbahaya. Jadi walaupun tidak berbisa, tidak berbahaya, tapi kita sarankan jangan sekali nak handle lah. Kalau ular yang kita tak kenal dekat hutan ni, dekat luar sana, so jangan senang-senang kita nak handle. Sebab kadang-kadang kita tak tahu berbisa ataupun tidak berbisa. Dan satu lagi, ular ni bukan spesies ular common bukan selalu kita jumpa di persekitaran manusia. Ini adalah spesies ular yang kena masuk hutan baru jumpa. Tak masuk hutan tak jumpa. Okey, kalau contohnya di persekitaran kita ni yang biasanya ular sawah tikus betul. Ular senduk, ular tedung selah, ular sawah itu ular common. Okey. So kalau untuk ular yang macam ni kita kena hati-hati lah. Silap pegang takut kena yang berbisa. Ada tak mak ular lain yang hampir sama dengan dia dan berbisa? Rupa yang hampir sama dengan dia. Tak ada? Tak ada. Okey. Ini waktu kecil lagi, masa kecil lagi. So dia boleh membesar sehingga dalam Lebih kurang dua kaki lah. Hampir Dalam 2 2 jari. jari. Okey, maksimum saiz dia hampir 2 jari lah. So ini adalah anak lagi anak lagi daripada ni. Okey, Jam, ada nak cakap apa Jam? Kalau aku ni pasal faktor makan, dia ni lah. Okey. Faktor makan, lepas tu lah. Kalau kita tengok keadaan ular ni, maknanya kata ekor dia masih perfect lagi lah ni. Ya, masih Dia perfect. tak guna lagi untuk putihkan dia punya ekor tu. Maksudnya dia Masih tak belum pernah jumpa, dia tak pernah jumpa benda yang terancam lagi lah dekat dia. Maksudnya dia tak pernah dalam keadaan tekanan. Tekanan yang melampau. Ular ni maksud amat tadi. Okey, bila dalam keadaan tekanan yang melampau, ekor dia boleh putus. So, tengoklah bagaimana kita handle. Kita handle bukan kita handle cekik, kita handle hanya sekadar letak saja di tapak tangan supaya dia rasa lebih tenang lagi. Okey. Okey guys, so kita akan lepaskan balik ular ni ke habitat asal. Lepas sana tu. Lepas dekat ni, So, lepas sana tu. dekat sini. Pasal ni Okey. kita nak laluan ni. Kita letak dalam air. Nanti pandai-pandai lah dia hidup ni. Sebab ni memang habitat asal dia lah. Tadi sebenarnya saya dengan Aizam ada jumpa 2 spesies lah. Aduh, saya. Okey Bukan, lah. bukan saya Ini Ijam Saya lah. saya. Nanti dia saman saya. Okey, ada jumpa dua ekor spesies yang sama. Okey, sekali lagi kita bagi tahu. Ini adalah triangle keelback ataupun nama saintifik dia adalah Xenocrophis triangularis. Nama Melayu dia Jam, ular laras belakang segitiga. segitiga. Okey, macam cinta tiga segi Jam. Ini kita 3 segi tadi tu, satu sana satu sini. Satu nyampi, Tadi- 2 yang mari. Tapi tu lah tak boleh lawan. Semalam datang tak apa-apa. Kita datang 2 ekor. 2 ekor sekali no. Tapi sebenarnya Ijam yang pembawa tu Ijam. yang suai lah. Bukan yang Jasway. suai. Ajar dah cakap dah nak mai tu kena mandi ni apa semua dulu. Tak mau mandi. Tak ilmu kena call aku dulu. Bagi tahu kan dia kata nak kau ulat-ulat bagi duduk kat mana. Semalam sebenarnya ni dia ada niat jahat. Malam ni dia kata kalau kita ada ular yang baik-baik kita jangan bagi tahu amat. Niat dia turun rumah semalam tu. Niat dia terlalu awal. Niat dia terlalu awal. Jadi itulah hancur. Okey, kita lepaskan dia balik ke habitat asal. Laju dia dalam air. Jom. Okey, jom. Dah. Dah. Yang di sini boleh? Ya. Yang di sini boleh? Yang lain tu tak boleh. Sampai lagi lah tu.
Kau je nak. Geng. Ular katam. Katam. Wow, oh lagu. Cepat pergi pik. Mana jam? Sekejap. Dia ke sana tu, pergi kat mu tu. Oh. Jangan kata tak dapat. Malu lah kalau tak dapat. Dapat. Oh. Alhamdulillah. Wah. Aku rasa bagi aku ambil gambar dulu sementara dia duduk diam. Okey, tak lampu lama tak jumpa kat setahun dah aku tak jumpa ular ni. Ambil gambar lu sementara dia duduk lawa kat setahun geng. Dia tak duduk jumpa ular lawa ni. tu nombor 2. Dia duduk diam sebab dia ni susah nak duduk diam ni. Tapi yang ni cergah betul. Okey. Ambil dia nak lagi. Alhamdulillah. Rezeki ular yang ketiga geng. Spesies yang ketiga. Okey guys, so ini subjek yang ketiga kita jumpa pada malam ni. Bukan kita, Aizam lagi. Ini Aizam jumpa tadi di sebelah sana. So kita pindahkan letak dekat sini supaya senang sikit kita nak buat video dan senang sikit kita nak buat identify. So spesies ni sangat-sangat unik lah. Yang ni kita panggil ular katam payung ataupun nama English dia Malayan Crake. Nama saintifik dia Bungarus candidus. Okey, so ular ni berbisa potentially deadly. Okey, antara ular yang paling berbisa yang ada di Malaysia lah. Okey, bukan Malaysia saja sebenarnya jam betul lah. Dia di senang cerita di Asia. Dia adalah ular yang paling berbisa. Bisa lagi daripada king cobra. Alright. So ini adalah salah satu sifat dia. Kalau kita tengok dekat sini, dia akan coy apabila dia rasa tak selamat, apabila dia rasa terancam. Okey, dia akan letakkan kepala dia di bawah badan dia. Contoh saya angkat sekejap Okey, saya cuba angkat dia sekejap. Okey. Kalau dia cuba nak lari, dia nak lari dah. Tak nak diam lah. Dia elok lah. Kita angkat dia. Yang ni jangan tiru kat sini Ini kita buat ni untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran saja. Sekejap. Okey. So tengok dia akan balik pada asal. Bila dia rasa terancam, dia akan sorokkan kepala dia bawah badan dia. Tengok ini adalah salah satu apabila dia rasa terancam. Okey, kita cuba tanya followers kita. Ada apa-apa soalan nak tanya pasal ular ni? Jenis bisa ke, jenis makanan dia ke, dekat mana dia tinggal, apa dia buat malam-malam ni. Okey, boleh tanya. Spesies ni memang keluar pada waktu malam je. Okey, untuk spesies Crake dia hanya keluar pada waktu malam. Sebab malam dia akan cari makan lah. Bila dia cari makan, apa yang Ajar tahu, ular ni memang kalau kata siang dia akan susah kita nak jumpa. Kalau kata dia nak keluar ni, dia tak macam ular-ular lain. Memang ular ni spesies ular malam, ular pada waktu malam. Untuk biasanya saya tambah sikit je. Okey, tambah. Okey, untuk biasanya ular ni dia ada dua lah kategori dia aktif lah. Satu kita panggil nocturnal, satu diurnal. Nocturnal ni aktif pada waktu malam. Ini salah satu ular yang sangat-sangat aktif pada waktu malam. So dia memburu mencari makanan pada waktu malam. So ada setengah ular yang kita panggil diurnal, iaitu aktif pada waktu siang. So pada waktu malam bila kita nak tengok dia tidur dekat mana, biasanya dia dekat ujung-ujung rantai pokok. Lepas tu dia duduk dalam keadaan bergulung ataupun straight Kebanyakan dia duduk dalam keadaan bukan straight lah. Straight tak ada ular jalan straight betul. Jadi ular ni dia akan duduk di macam lebih kurang bergulung macam tu lah dekat ujung ranting kayu. Okey. Itu untuk aktif pada waktu siang. So pada waktu malam macam ni lah. Sekarang ni kita Aizam jumpa tadi dia dalam proses memburu makanan dia. Okey, untuk ular ni dia saiz pembesaran dia sekitar 2 meter. Maksimum saiz panjang dia lah. Okey, kalau besar dia ni, kalau kita tengok yang sebelum ni pun kira ni saiz 2 jari tu sangat besar lah. Okey, so ini pun kalau kita tengok ini sudah mencapai saiz dia punya tahap dewasa dia. So besar ni pun dah boleh membiak lah. Okey, ini separuh daripada saiz asal dia. Dia boleh capai satu kali ganda lagi daripada saiz ni. Dia kata nombor 1 paling bisa dekat Asia. Okey, bisa dia jenis neurotoxin. Betul. Sama juga dengan king kan. Betul. Tapi apa beza dia, kenapa kalau dia dengan nama king cobra dengan saiz dia, kenapa king cobra kalah dengan dia? Jangan ada jawapan. Dah. Dia kalau daripada segi saiz kan. Ada jawapan, jawab jam. Yang Ajam tahu, kalau kata king ni dia dapatkan nama king sebab dia antara ular yang berbisa, yang besar, yang paling besar. Tapi kalau nak ikutkan bisa, yang ni nombor 1. Yang tu yang Ajam tahu. Okey, salah satu sebab lagi kenapa dia dikategorikan sebagai ular yang paling berbisa di Malaysia. Dia ada untuk ular ni kita tak panggil poison, kita tak panggil racun. Kita panggil dia adalah toksin. Toksin ni terhasil daripada mana? Daripada sumber makanan dia tu sendirilah. Jadi dalam LD50 dalam kajian LD50, jadi
benda tu ada dinyatakan jumlah toksin yang dominan. Maksudnya dalam setiap spesies ular dia ada pelbagai jenis toksin. Kadang-kadang beratus-ratus jenis toksin. Contohnya neurotoksin, hemotoksin, cytotoksin, myotoksin yang selalu kita dengar. Tapi dalam setiap toksin-toksin ular tu dia ada salah satu yang dominan. Dan yang kita tahu adalah spesies ular yang bisa yang kuat ni kebanyakan dia datang daripada bisa jenis neurotoksin. Jadi nak terangkan secara toksin secara dalamnya, sebenarnya toksin ni ada beratus. Jadi kalau nak cerita satu-satu memang kita tak akan cukup masa lah untuk cerita pasal benda toksin tu. Jadi untuk ular ni memang disahkan di dalam kajian memang dia mempunyai toksin yang sangat-sangat kuat lah. Terutama sekali bagi toksin neuro, toksin yang menyerang saraf mangsa. Okay, so aku ringkaskan sikit lah kenapa kata dia lagi berbeza daripada king cobra. Tapi ni sebagai contoh supaya korang lagi cepat faham lah. Tak payah kopik. Ni sebagai contoh je. Bayangkan spesies ni kalau dia punya satu titik bisa, tapi sebagai contoh lah, ingat sebagai contoh lah, ini bukan betul lah. So setitik bisa dia mampu membunuh 100 orang. Ya. Okey, tapi bisa king satu titik mampu bunuh 10 orang. Ya. So nisbah dia. So benda tu memang sangat berbeza kan. That's why dia spesies paling berbisa lah kat Malaysia. Lagi satu, tapi king ni dia menang sebab saiz dia besar. Untuk spesies ni bisa dia mungkin lah dalam 2 ml. So 2 kandungan bisa dalam kantong bisa dia tu. So bisa tu sangat-sangat sikit. Tapi king, untuk king dewasa kantong dia boleh simpan 14 ml bisa. So bisa dia sangat banyak. That's why dia boleh bunuh lagi banyak. Tapi untuk kualiti bisa untuk membunuh tu, inilah lagi poten lah orang cakap untuk membunuh. Okey, jadi faham tak? Jadi king cobra ni dia hebat dia dekat mana? Dia hebat dia jumlah bisa yang banyak. Okey. Yang ni hebat dia kalau kita ambil bisa king cobra 1 ml dengan bisa ni 1 ml. So kita disuntik kepada satu benda yang sama. Yang ni lagi cepat memberi efek kepada ni lah, kepada mangsa dia. Okey. Ada soalan lain? Makanan dia apa? Okey, jam. Makanan. Semula. Sumber makan apa ni? Tak apa, jam pegang. Okey, Abang nak tanya makanan dia harian dia macam mana? Harian ya. Makanan. RTM, RMT. Dia ni spesies yang makan ulat-ulat kecil lah, ulat kecil, Okey. katak macam tu apa semua. Okey. Tapi dia bukan makan hari-hari. Ulat dia makan seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Tapi kebanyakannya ulat berbisa macam kerik, nyai jantau dia akan makan seminggu sekali. Sebab proses untuk dia punya ni terlalu cepat. Cicak pun antara makanan dia ke? Cicak, skin salah satu makanan bagi spesies ni. Okey, tak dengar. Okey, sebab apa dia jadi cepat pencernaan dia jika nak dibandingkan dengan ular lain? Sebab bisa tu sendiri akan berproses sebagai ejen perebutan. Jadi macam ada. So macam anda kata kita dipatuk oleh ular lah. Kita tak dipatuk ular, lepas tu kita lambat terima rawatan yang segera, lepas tu dia akan jadi buruk tau. Itu bermaksud sel setempat sudah mati. Jadi bisa ular ni salah satu sebagai ejen untuk proses perebutan kepada makanan dia. Jadi untuk ular yang berbisa ni sistem pencernaan dia lagi cepat jika nak dibandingkan dengan ular yang tidak berbisa. Ya, ada apa? Okey, betul. Okey. Soalan lain? Dan walaupun dia orang kata bisa dia jenis neurotoksin ni balik pada beza dengan king lagi, tapi dia tak seagresif king orang kata. Kita boleh duduk depan dia orang kata tenang orang kata. Kalau macam king kita duduk depan king dah naiklah kepala dia kan. Ya betul. Tu soalan ke kenyataan? Soalan. Soalan. Lepas tu soalan dia kenyataan. Macam kenyataan bukan soalan tu. Itu kenyataan. Soalannya ni katan payung. Okey. Okey, apa beza dengan katan tebu Okey. Katan payung dia warna dia putih hitam. Okey, putih hitam. Okey, kita tengok sini putih hitam. Warna utama dia. Kalau lain-lain warna tu kita tak ada, maksudnya benda tu kita boleh tengok daripada segi corak Okey. So nak cakap putih bukan putih sangat. Sini kalau kita tengok ada krim sikit dekat bahagian body dia ni, ada krim sikit kan. Tapi untuk katan tebu warna dia kuning hitam. Okey, dan satu lagi dia punya banded yang kita panggil belang ni adalah banded lah. Okey, so banded untuk ular katan payung ni dia tak kemas seperti mana ular katan tebu. Kalau katan tebu dia kuning dengan hitam tu dia sama besar. Dia sama besar. Dan satu lagi kita boleh identify dia melalui bentuk ekor Kalau untuk ular katan payung, okey, kalau anda kata kita jumpa katan tebu warna putih hitam kita pun tutup nak dapat kepastian dia adalah ular katan tebu ataupun ular katan payung, kita tengok pada ekor dia. Kalau untuk ular katan payung ekor dia tajam. Kalau untuk ular katan tebu ekor dia macam ekor putus macam tu. Dia tumpul. Itu salah satu lah kita nak membezakan
antara ular katan payung dan ular katan tebu, selain daripada warna. Sebab kadang-kadang warna ni dia boleh berubah, boleh berubah. Tapi yang secara azalinya memang warna putih hitam untuk bagi katan payung, kuning hitam untuk ular katan tebu. Sini kita tengok corak dia ni, hitam lebih besar berbanding dengan putih, betul. Kalau untuk katan tebu, kuning dengan hitam sama besar. Dua jari contoh. Nak senang lagi faham, macam divider. Nak senang lagi faham. Okey. Nambahan sikit kan. Kalau kata perbezaan katam tebu dengan katam payung, Okey. kita boleh tengok katam payung dia punya putih dah ni ada macam warna-warna hitam sikit-sikit. Ya. Kalau kata katam tebu, dia warna kuning tu bersih. kuning 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 dah bersih. bersih. Makna kata macam Popi cakap tadi, hitam kuning tu sama besar. Ya. Lepas tu kita boleh tengok perbezaan kuning dia tu betul-betul kuning bersih. Ya. Tu perbezaan boleh tengok lah, dia warna hitam macam ni kan. Warna putih dia mesti ada warna hitam. Ya. Lagi satu perbezaan dia, kita nak tengok antara katam payung dengan katam tebu dekat kepala. Ya. Katam payung kepala dia Lepek. hitam. Okey, hitam macam ni. Kalau kata katam tebu, kita boleh perasan dekat kepala ni ada dua, kiri kanan ni banded kuning. Ada garisan kuning. Garisan kuning. Garisan kuning. Itu untuk nak tepat lah untuk nak ID. Kalau yang ni untuk ular katam payung ni, dia kepala dia lagi leper jika nak dibandingkan dengan ular katam tebu. Kalau katam tebu ni dia bulat. Yang ni kalau kita tengok dekat, boleh tengok dekat kan, dia macam ular sampah. Dia seakan ular sampah lah. Kita tengok dia sedikit leper. Yang ni kalau contoh kalau kita tengok ni, dia macam ular ni lah, Lycodon cappucinus, ular sampah biasa tu. Yang biasa kita tengok tu lah. Okey. Ini yang saya cakap tadi yang tidak sekata tu, tengok ni. Putih dia pergi macam ni, dia macam tak pakai pembaris lah, lukis tapi tak pakai pembaris. Dia lukis lah. Pembaris tertinggal lah. Biasa orang melukis tak pakai pembaris memang. Biasa orang melukis ni tak pakai pembaris. Jadi kalau untuk kataan tebu ni, dia memang betul-betul sharp. Dia punya garisan dia ni. Okey. Ni pun kalau kita tengok pun ada perubahan warna ni. Sini warna kuning sikit, warna macam kuning krim sikit. Yang ni putih, belakang ni putih. Tapi kalau tak silap aku lah Jam, banded dia ni kebiasaannya 39 ke? Kalau tak silap ke berapa mak? Tak pernah kira. Kebiasaan ada pernah baca tapi tak pastilah jumlah yang aku sebut tu betul atau tidak. Kira sekarang, boleh? Itu kita kira yang putih kan. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 kali 2, 40 lebih kan? 46. Aku cakap 39 tadi lah. Jadi benda tu tak boleh pakai. Benda tu adalah Mungkin dia bergantung scammer pada dia saja. punya panjang dia bila dah saiz dia. Tak, dia akan tetap. Oh, tetap. Dia akan tetap. Kalau datanglah panjang mana sama panjang dengan lori trailer sekali pun bendek dia tetap sama. Okey, ada soalan lain kita punya ni. Bisa dia. Bisa dia sama macam katam tebu tu. Okey, untuk berdasarkan kita cerita pasal kajian lah. Kajian bisa untuk katan tebu, untuk katan payung adalah nombor 1. Katan tebu, Bungarus fasciatus nombor 2. Bungarus flavicea, adik-adik dia dia punya jenis yang sama. Bungarus flavicea nombor 3 lah. Itu kajian lah. Kajian. Dan satu lagi Jam, kita lupa nak bagi tahu Jam. Dia ni adalah silent killer. Jam boleh cerita sikit yang pasal silent killer. Pembunuh dalam diam ah. Pembunuh senyap. Aizam ada pengalaman. Okey, Aizan ada pengalaman dengan ni? Abang ada pengalaman kena Okey. ulat ni. Okey. Ulat ni kalau yang kalau kena dia tak rasa sakit tau. Okey. Dia tak rasa sakit apa semua. Lepas tu yang boleh katakan silent killer tu sebab dia rasa mengantuk. Dia rasa mengantuk. Lepas dia rasa mengantuk tu dalam masa setengah jam Okey. dia dah mula start pening, muntah. Okey. Lepas tu masuk 1 jam dia terus koma. Koma. 1 jam koma. 1 jam koma. Okey. Itu. Betul. Oh, cepat sangat titik dia tu. Tak sempat tarik handbrake dia dah titik tu. 1 jam koma. So sekarang ni dia masih hidup atau macam mana? Sekarang ni masih hidup tapi doktor cakap potensi dia nak hidup itu hari lebih kurang dalam lebih kurang persen nak hidup tu 20%, yang mati tu 80%. 80%. Okey. Lepas tu yang ajar tahu lah lagi sikit. Kalau untuk krisis ni kanidus ni kalau kena, kalau kata dalam masa tempoh kita tak tidur dalam masa 13 jam, Okey. potensi untuk nak hidup tu tinggi. Tapi kalau kurang daripada 13 jam, kita dah koma, potensi nak hidup tu Rendah. rendah. Maksudnya kalau kita kena patuk, hidup lagi apa ni? Tak koma lagi. Tak koma lagi dalam tempoh 13 jam, kita ada potensi untuk hidup. Jadi tu lah, kalau kata kita kena main peranan lah. Kalau siapa-siapa kena, kita jangan bagi dia tidur. Okey. Kalau kita tengok dia rasa Nak tidur je rasa ni, tampak. tampak bagi dia ni. Bagi dia sedar.
Nak tunjuk aja buat contoh. Jangan buat contoh. Nak contoh je nak. Tapi kecil ni tangan ni tak ada masalah. Okey, bercerita pasal tu jam aku ada satu orang kawan aku Chinese, dia pergi cari katak malam tu. Dia dengan abang ipar dia pergi cari katak. Dia jalan. Last sekali abang ipar dia terpijak ular katak payung. Jadi ceritanya dia tak nak pergi hospital. Abang ipar dia tu dia tak nak pergi hospital. Sebab apa? Sebab dia rasa tak ada rasa sakit. Okey, bila tak ada rasa sakit, iaitu dia dipanggil silent killer sebenarnya. Bila tak ada rasa sakit, kemudian dia tak nak pergi hospital. Jadi dia teruskan cari katak. Teruskan cari katak. Lepas tu dah boring cari katak, dia pun balik ke rumah, dia pun mandi. Lepas daripada mandi, baru dia cakap mengadu rasa sakit. Bila dia mengadu rasa sakit, dia pun nak pergi ke hospital. Okey, dah pakai pakaian apa semua, pergi ke hospital, sampai-sampai mati, meninggal dunia. Sebab tu yang dipanggil silent killer, pembunuh senyap. Dia tengok ular tu warna putih hitam. Dia cerita dengan saya, dia tengok ular tu warna putih hitam. Jadi kita pun memang kita tahulah, sebab ular ni habitat dia, lupa nak bagi tahu dia adalah ular yang separas air. Maksudnya dia banyak habis semi akuatik. Dia duduk di satu tempat kelembapan yang tinggi. Jadi di tempat yang panas-panas, yang tanah-tanah kering, dia tak duduk. Dia duduk di satu tempat yang mempunyai kelembapan yang tinggi. Contohnya yang kita duduk tempat ni sekarang ni, sebelah tu sungai. Dengar tak? Itu air sungai. So, ni kita duduk dekat tebing atas. Okey. Salah satunya mungkin dia cari sumber makanan yang ada di sekitar-sekitar ni lah. So memang dia hidup dia tak lari jauh daripada sumber air. Sebab itulah. Dan memanglah dalam kajian pun dinyatakan untuk spesies ular katam, semua spesies ular katam, kita ada 3 dekat Malaysia ni, dikategorikan sebagai silent killer, pembunuh senyap. Okey, dan satu lagi ular katam ni jenis oviparous. Oviparous ni bermaksud bertelur di luar. Jadi dia tak macam ular kapak. Bagi setengah ular kapak, dia macam melahirkan. Okey. Kalau mu telur kat mana? Saya oviparous. Okey, ada saran lain ke? Tak ada. Kalau tak ada saran, kita akan lepaskan balik ke habitat asal. Tadi Ahmad dah ambil gambar. Ke ada nak layan gambar lagi, Mak? Tak ada. Gambar dah ada. Satu soalan lagi boleh Cipu? Okey, boleh. Okay, untuk ular yang macam ni jarang lah orang kata ada orang kata operasi tangkap kat rumah ke sebab kawasan. Okey, kenyataan untuk jarang tu ada. Okey, tapi benda ni sentiasa ada. Dia kalau kita letak 20 kes ular senduk, dia baru seekor. Tapi bergantung kepada tempat. Kalau macam tempat jam pula, bagi spesies ni boleh kata kerap dapat yang masuk dalam kawasan rumah. Sebab kawasan kampung kan, kawasan kampung kan sejuk, so dia banyak duduk dalam bawah, dalam bilik ayak selalunya yang jadi kok. Bilik ayak tu lagi satu bawah paling kerap kali bawah mesti basuh dia akan duduk. Sebab bawah tu dia ada haba kan, sejuk, haba panas dan sejuk. Untuk spesies ni memang kerap lah kalau kawasan jam ni duduk dapat. Okey, tak ada apa tak ada salah lain. Ada nak ambil gambar? Ada sekejap Okey, so kita akan biarkan dia dekat sini. Lepas tu kita akan ke mana kita? Kita sekarang ni pukul setengah jam duduk sini. Yang dia setengah jam. Okey. 20 minit 12. So tengoklah, kita akan teruskan ke tempat lain insya-Allah. Yuk, ambil gambar. Ambil video. Siap balik sangat penerangan. Ambil video. Sendang mati. Kejam. Okey, macam mana malam ni? Okey. Malam ni sangat berpuas hati bagi akulah, sebab aku ada jumpa bukan aku, sebab Isyam ada jumpa ular pelbagai. Terima kasih Jam. Yang saya dapat tengok tadi yang baru Jam. Apa yang baru tu? Yang baru brown wolf neck ataupun ular sampah coklat. Itu yang terbaru lah. Yang sebelum ni tengok dalam gambar lah. So kita tanya orang lain lah Jam. Kalau aku ni okey lah, dah pernah tengok macam sawo batik, dah pernah tengok kata payung, dah pernah tengok Ni kita tanya orang kita yang baru. Siapa dulu? Ni dulu. Okey. Apa soalannya? Macam mana perasaan malam ni? Perasaan teruja, bersyukur. Orang kata penat yang mendatangkan hasil. Tak terasa kita start tadi lepas maghrib. Almost 4 jam, 5 jam kita herping. Tapi hasilnya memang memuaskan hati orang kata. Orang kata tak menyesal datang jauh. Dan tak terasa juga pada malam ni kita puasa sebenarnya kan. Kita puasa daripada pagi tadi dan sampai ke malam ni kita tak makan. Betul? Okay. Betul. Jam lah tanya. Tanya dulu. Macam mana bang? Ya, pengalaman baru jugalah. Macam mana puas hati malam ni? Boleh lah, puas hati juga, banyak ular baru, ular sampah tu kan. Ni bang. Puas hati lah malam ni. Dapat jumpa awak kisi ular yang berbisa, yang tak berbisa. Ya, betul. Mantap bang. Abang-abang ni malu sebenarnya. Okey, balik pada asal balik mak. Okey Jam. Oi. Okey Jam, sebelum balik ke Terengganu Jam. Okey. Nak ucapkan terima kasih kepada Jam. Yang malam ni nampak macam handsome Cancer ular banyak. Malam muka monyok. Malam bukan monyet. Macam monyet muka.
Kita silap mak Jam. Bukan kita lah, Ijam lah. Ijam silap, Ijam tinggal master. Aja tinggal master tapi sebabkan semalam niat tipu kita ni lain macam. Dah dengan nama itu semalam. Malam ni aku jumpa banyak ular. Apa sampai ke hari ni aku tak jumpa. Yang jumpa Ijam. Okey Jam. Sebelum balik Terengganu Jam, ucapan terima kasih, jutaan terima kasih daripada Skot Cobra kepada Ijam, Mahwangsa 66 dan juga Arif MK Channel. InsyaAllah Jam, bulan 8 ni kita jumpa lagi. Okey, alhamdulillah insya-Allah. Tapi boleh lah kalau sementara tu nak cium-cium pipi, cium dahi boleh eh. Boleh lah kot no. Boleh. Cium sekali Jam. Gay boy. Gay boy. Kita cakap gay boy. Okey guys, ada Jam. Okey. Itu saja setakat malam ni. Okey, kita jumpa pula Lain episod. pada episod akan datang bulan 8 macam tu sama Squad Skin Cobra lagi dengan Arif MK Channel. Okey, bye. Assalamualaikum. Bye. Ambil mandi dia. Ada pengalaman. Ada kan? Abang ada. Ada kan? Tak boleh kat rumah kan? Tak dalam. Cinta lah. Oh Jam. Nak tengok. Syahdu. Tu dia. Tu. Ni terus. Lah ni aja tak puas hati. Kenapa? Kalau Mahwangsa kenapa Squad King Cobra tak kena? Bagi demo satu kali. Tu panggil orang cuai ni. Ai, Demo satu kali. Allahu Akbar pula. Kita lepas balik and then kita boleh balik. Kena kat mana? Jari ya? Jadi. Dah lama ni. Oh, kita keluar tu. Kalau dia keluar. Takut dia duduk orang tu. Panjang Tu lutut kena. lutut kena. Sakit benda irisan pisau kan? Ni pelanggan ni. Wah, macut-macut. Sebab tu kata Bahaya dia. baik ular tak baik ular berbisa gigit. Ular tak berbisa gigit memang teruk. Macut-macut. Oh. Ada tisu tak? Tisu. Yang pergi kereta. Tisu dia. Tisu. Ni perkara biasa.